Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So sebelum tu, esok aku akan berangkat ke Kuching. Aku posting di sana selama 6 hari. Jadi di awal sebelum aku pergi ke Kuching, aku telah membuat 2 video. So aku akan tinggalkan 2 video ini kepada anda sebelum aku kembali ke Kota Kinabalu meneruskan perkongsian SRTV ini. Dan untuk perkongsian video ni dan juga perkongsian video yang akan datang, sekiranya sewaktu video itu dikeluarkan ada update terkini yang tidak termasuk di dalam video tersebut, so aku harap anda bersabar dahulu kerana sekali lagi video tu aku buat awal lah sebelum apa-apa berita yang mungkin akan keluar pada masa terdekat ni tidak termasuk dalam video tu. So diharap anda sedia maklumlah tentang apa yang aku lakukan sekarang ni. Sekali lagi, ini adalah video yang telah aku keluarkan awal sebelum apa-apa news yang dikeluarkan oleh Sabah FC. So untuk perkongsian kali ini, aku akan berkongsi dengan anda mengenai perkongsian dikeluarkan oleh majority.com.my, di mana ini adalah statement yang dikeluarkan oleh legend lama Sabah FC iaitu Mak Lan Marjan mengenai kemasukan 3 pemain import yang telah officially telah di-announce oleh Sabah FC. Walau macam mana pun, bagi Mak Lan Marjan, ianya adalah merupakan satu pilihan yang beliau rasakan kurang tepat. Okey, sebelum aku pergi jauh tentang perkongsian Mak Lan Marjan ni, ini bukan kali pertama Mak Lan Marjan berkongsi ataupun ditemu ramah memberikan pendapat beliau tentang persiapan Sabah FC ni. Dan Mak Lan Marjan ni satu guys, aku suka cara dia komen. Dia memang critical komen dia. Memang kalau kamu baca memang nampak negatif, tapi di sebalik dia memang ada benda yang logik lah perkongsian yang diberikan oleh Mak Lan Marjan ni. Dan aku pertama kalilah ingin mengulas tentang apa yang diperkatakan oleh Mak Lan Marjan hasil daripada tembual yang dilakukan oleh ataupun artikel yang dikeluarkan oleh majority.com.my. Ia bertajuk Legenda Sang Badak Pertikai Kualiti Import, ramal Sabah Sukar kekal top 3 di saingan Liga Super. Kenapa Mak Lan Marjan berkata sedemikian? Kerana beliau mengatakan dengan membawa masuk pemain baru, lepas tu pemain baru maksudnya pemain import, seterusnya membawa masuk beberapa pemain yang memang pernah bersama Sabah FC tapi tidak beraksi bersama Sabah FC untuk musim seterusnya, dan kembali ditarik bersama Sabah FC pada musim yang akan datang, membuatkan Mak Lan Marjan merasakan keserasian di antara pemain tidak akan timbul dan menjadi kesukaran lah untuk melangsungkan persaingan Liga Super yang akan datang lagi, dikarenakan lagi macam kita tidak tahu bagaimana kemampuan pemain-pemain import tersebut. Ini lebih kurang apa dikatakan oleh Mak Lan Marjan lah, kerana beliau juga berdasarkan rekod terdahulu Sabah FC tentang mengambil pemain import, Mak Lan Marjan sini mengatakan selalunya import yang pasukan kita dapat adalah pemain yang kurang berkualiti. Kalau kita tengok rekod sewaktu Marzuki bersama Sabah FC, bagi aku rekod pengambilan pemain tempatan maupun pemain import hanya satu saja kesilapan lah, di mana pengambilan Embalo itu saja. Selain daripada tu, bagi aku semua import yang diambil oleh Sabah FC memang kita boleh diharap lah, walaupun bukan berada di lebih daripada PAR level, tapi at least mereka boleh beraksi di PAR level again, kecuali Embalo. Bagi aku itu adalah merupakan satu pengambilan yang kurang sesuai lah. Dan seterusnya benda tersebut cuba diteruskan oleh di bawah pengelolaan manajemen Sabah FC yang terbaru. So sini seperti mana kita tahu, 3 pemain dibawa masuk, iaitu Ingham, Pelikanos dan juga Muyajit. Again, kalau berdasarkan rekod di sini, nampak gayanya Muyajit saja yang nampak begitu bagus lah. So sekali lagi, Ingham dan Pelikanos ni kita tidak tahu sejauh mana kebaikan pemain ni. Adakah mereka boleh beraksi di saingan bola sepak tempatan ni? Itu adalah menjadi persoalan yang menjadi persoalan untuk Mak Lan Marjan. Selain itu, Mak Lan Marjan juga mengatakan yang
Beliau juga percaya bahawa pengadilan pasukan Martin Stano memiliki strategi yang sesuai untuk membentuk pasukan yang mantap. Terpulang kepada jurulatih macam mana sistem yang digunakan, tapi saya percaya semuanya berpandu kepada kekuatan pemain sekarang. So, tambah Maklan Marjan lagi. Dan aku, macam mana aku katakan, aku agak gembira dengan pengumuman 3 pemain import tersebut. So at least macam kita aktif lah untuk mendapatkan pemain import untuk Sabah FC dan juga mengganti slot-slot yang telah ditinggalkan oleh beberapa pemain import kita. Itu benda yang aku mengembirakan. Cuma apa yang aku risaukan, sekali lagi aku bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Maklan Marjan. Satu lagi, tidak ada apa-apa indikator yang menunjukkan pemain-pemain yang telah dibawa masuk ni mampu untuk mengemudi membantu Sabah FC untuk kekal berada di tangga ketiga, membuatkan Maklan Marjan sendiri meramalkan agak sukar untuk Sabah FC kekal di top 3. Even pada video sebelum ni pun aku sendiri mengatakan kemungkinan besar kita akan berada di mid table. So maksudnya sini aku dan juga Maklan Marjan bersependapat lah mengenai apa yang telah dilakukan oleh manajemen Sabah FC terhadap skuad Sang Badak sekarang ni. Dan sekali lagi, benda yang paling penting di sini adalah merupakan kita perlu mendapatkan kembali keserasian pemain-pemain yang dibawa masuk sekarang ni bersama Sabah FC, sekali lagi di bawah pengendalian Martin Stano. So untuk pemain-pemain lain, banyak yang ada bertanya di situ sama ada Daniel Ting, Dominic Tan, Stu, siapa lagi kamu tanya tu, adakah mereka ni akan terus kekal bersama Sabah FC? Persoalannya belum boleh SRTV, belum boleh aku jawab lagi kerana belum lagi ada sebarang pengumuman yang dikeluarkan oleh manajemen Sabah FC, official pengumuman daripada manajemen Sabah FC. Tapi apa yang pastinya daripada gambar sesi latihan yang telah dilakukan, ada juga beberapa muka lama yang kekal bersama Sabah FC lah. Dan ada juga bertanya mengenai Martin Stano guys. So sekali lagi, ini aku akan buat pada video yang seterusnya selepas video ini, di mana aku akan berbincangkan mengenai status Martin Stano sekarang ni, kerana anda ramai bertanya adakah dia akan kekal atau tidak, dan seterusnya pendapat aku Martin Stano bersama Sabah FC. Jadi itulah perkongsian aku untuk berita terkini keluarkan majoriti mengenai pendapat Maklan Marjan tentang persiapan Sabah FC untuk tahun persiapan Liga Super yang akan datang, dan aku sendiri pun telah menyatakan pendapat aku. Jadi bagaimana pula pendapat anda mengenai statement yang dikeluarkan oleh Maklan Marjan ni? Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.